Terima kasih saudara pengacara majlis, Barisan Panel Hakim yang arif lagi bijaksana, Div-Div kehormat, rakan-rakan seperjuangan, sidang hadirin warga Dewan Aspirasi Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Pucuk manis bermatang budi, pucuk perut digetus rusa. Yang manis bernama budi, yang indah bernama bahasa. Berdirinya saya di pentas perdana ini dengan penuh iltizam ingin menyebarkan sedikit doa berpandukan tinta dan wacana para sarjana melalui tajuk pidato saya, Bahasa Jiwa Bangsa. Sidang hadirin sekalian, sebelum saya mengulas dengan lebih lanjut berkenaan tajuk pidato pada hari ini, eloklah terlebih dahulu sekiranya saya menjelaskan maksud dan definisinya. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, halaman 122, bangsa bermaksud jenis manusia daripada satu asal keturunan. Bangsa juga boleh ditakrifkan sebagai suatu kumpulan manusia dalam suatu ikatan ketatanegaraan. Manakala bahasa pula bermaksud sistem lambang bunyi suara yang digunapakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Bahasa juga boleh diartikan sebagai tutur kata dan percakapan yang dipraktik dalam kehidupan seharian. Dalam menghuraikan tajuk Bahasa Jiwa Bangsa, jelasnya terdapat beberapa perspektif idea dan pendapat yang harus dibentuk dahulu untuk memudahkan kefahaman kita bagi mendalami tajuk ini. Hadirin sekalian, Heraklitus menyatakan bahawa bahasa sangat berkait rapat dengan semua aspek kehidupan manusia. Melalui bahasa, sesuatu masyarakat mempamerkan nilai-nilai kebudayaan dan kesusasteraan mereka kepada bangsa lain. Pepatah Melayu menyatakan bahasa menunjukkan bangsa. Hatta saya rangkumkan frasa ini dengan kata kunci saya yang pertama, iaitu bahasa Melayu mencerminkan jati diri bangsa Malaysia. Jati diri atau identiti sesuatu bangsa merujuk kepada ciri-ciri yang membezakan suatu kumpulan manusia dengan manusia yang lain. Menuturkan sebuah bahasa yang sama ialah antara ciri yang menentukan jati diri sesebuah bangsa. Di Malaysia, kita juga mempunyai satu bahasa kebangsaan yang dituturkan oleh masyarakat pelbagai keturunan tanpa was-was. Bangsa Malaysia membentuk benih perpaduan yang kukuh kerana kekuatan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang efisien. Malah, seringkali apabila para pelancong asing datang ke sini, mereka setidaknya akan mempelajari bahasa Melayu seperti perkataan terima kasih dan jumpa lagi. Biarpun penggunaan bahasa Inggeris semakin meluas, namun bahasa Melayu masih lagi menjadi keutamaan warga Malaysia dalam pertuturan tidak kiralah di mana-mana sahaja. Tuntasnya, realiti bahasa Melayu sebagai cermin jati diri bangsa Malaysia. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Bahasa Melayu juga menjadi asas pembinaan negara bangsa Malaysia yang merdeka. Menurut Profesor Dr. Teo Kok Siong, maruah bangsa Malaysia terletak pada martabat bahasa Melayu yang menjadi lambang kedaulatan pemerintah dan negara. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu telah mendukung peranan penting sebagai bahasa peradaban dan tamadun tinggi pada suatu ketika dahulu. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu telah digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang seperti pentadbiran dan undang-undang. Oleh itu, cukup sekadar memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan menjadi ramanya. Sidang hadirin yang saya muliakan, kata kunci saya yang kedua ialah bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa sastra. Profesor Dr. Syahir Muhammad Zain menyatakan bahawa bahasa Melayu pernah mengungkapkan ilmu dalam kesusasteraan zaman kegemilangannya. Catatan-catatan Melayu kuno dalam prasasti Funan dan Champa seawal abad ke-7 mengandungi ilmu-ilmu asas dalam bidang sains dan matematik. Bahasa ini kemudiannya berkembang dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, undang-undang, sastra dan agama. Sehingga mutakhir ini, bahasa Melayu telah berfungsi sebagai bahasa akademik yang lengkap dengan laras-laras bahasa dalam ilmu moden. Oleh itu, tidak hairanlah jika bahasa Melayu kini sedang diajar dan dikaji di 108 buah pusat pengajian tinggi di strata dunia. Sebagai pewaris tinta para sarjana, sejuk hati dan mata memandang, apatah lagi telinga ini mendengar setiap bait kata yang dilafazkan oleh para peserta pertandingan pidato antarabangsa bahasa Melayu baru-baru ini. Inilah citra bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Kata kunci saya yang terakhir ialah bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi rakyat Malaysia.
Bahasa Melayu merupakan bahasa komunikasi kerana ia dituturkan oleh semua orang dalam pelbagai lapisan masyarakat. Ia merupakan bahasa ibunda dan bahasa utama di Malaysia, digunakan oleh semua golongan masyarakat, tidak kira di desa atau di kota, golongan kaya ataupun miskin. Oleh sebab itu, mesej dapat disampaikan dengan mudah, tepat dan difahami oleh semua golongan masyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui umum bahawa bahasa Melayu pada zaman penjajahan telah menjadi bahasa lingua franca di setiap pelosok Nusantara. Bahasa Melayu telah tersebar luas dari Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura sehinggalah ke Brunei. Berdasarkan catatan-catatan sejarah pengembara yang melawat semenanjung Tanah Melayu dan kepulauan lain di Nusantara seperti Aishing, Ibnu Battuta, Antonio Pigafetta dan ramai lagi, terbukti bahawa bahasa Melayu telah berfungsi sebagai bahasa utama untuk berkomunikasi seawal kurun yang ke-7 Masihi. Sidang hadirin penuh santun. Setelah frasa demi frasa tajuk pidato saya ini dikupas, maka dapatlah saya menutup rumusan bahawa bahasa Melayu memikul tanggungjawab yang besar dalam mengangkat martabat bahasa dan bangsa di tanah air yang tercintai ini. Daripada bahasa, lahirnya budi bahasa, ilmuan, keharmonian dan kecemerlangan bangsanya. Sebelum saya mengundur diri, saya mengakhiri pidato saya dengan serangkap pantun. Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang bahasa dijulang, biar kekal sepanjang zaman. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.